Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. قال الله سبحانه وتعالى قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وقال النبي صلى الله عليه وسلم فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kullu dhalalatin finnar wa kama qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah, malam ni tajuk kita ialah masih lagi dalam kitab Al-Arba'un Al-Manawiyah, dalam membincangkan tajuk berkaitan dengan adab-adab sesama manusia. Bab yang ke-35. Kata muallif rahimahullahu taala fadilatul Syekh Dr. Abdul Rahman bin Abdul Karim Al-Uthmani hafizahullahu taala, dia kata saya meriwayatkan hadis dalam bab ini daripada guru saya, iaitu Syekh Al-Muammar Abdul Samad bin Abdul Hamid Al-Qadahi, Kepala Bukit Kedah, dengan sanad yang bersambung kepada hadis yang pertama. Abu Hurairah radhiyallahu anhu katanya, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam didatangi demam panas yang berkata kepada baginda, kirimkanlah aku kepada orang-orang yang engkau rapat dengan mereka. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu mengirimnya kepada beberapa orang Ansar. Demam panas itu kekal pada mereka selama 6 hari 6 malam dan menjadi semakin teruk. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu mendatangi perkampungan mereka. Mereka mengadu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang kesakitan mereka, sehingga Rasulullah SAW datang menziarahi mereka di perkampungan demi perkampungan dan rumah demi rumah untuk mendoakan kesihatan mereka. Hadis sahih riwayat Al-Bukhari dalam kitab Adabul Mufrad, nombor hadisnya 502. Hadis yang kedua tentang mati Allah Subhanahu wa taala, Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang ke rumah Ummu As-Sa'ib untuk menziarahinya, lalu berkata, mengapakah engkau terketar-ketar wahai Ummu Sa'ib? Ummu Sa'ib lalu menjawab, aku ditimpa demam panas, tiada keberkatan pada demam ini. Rasulullah SAW lalu berkata, janganlah engkau mencela demam ini, kerana sesungguhnya ia menghilangkan dosa anak Adam, seperti mana relau api itu membersihkan karat besi. Hadis riwayat Muslim, nomor hadis 2575. Kemudian yang ketiga, Abu Asib radhiyallahu anhu maula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, Rasulullah SAW bersabda, Jibril mendatangiku dengan membawa demam panas dan penyakit taun. Aku mengambil demam panas untuk Madinah dan menghantar taun ke Syam. Penyakit taun adalah kesyahidan dan rahmat bagi umatku dan azab bagi orang-orang kafir. Hadis hasan riwayat Imam Ahmad dalam musnadnya, nomor hadis 20767. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, malam ni kita kata tajuknya berkaitan dengan sakit. Bila sakit dirahmati Allah Subhanahu wa taala, siapa yang tak pernah sakit? Siapa yang tak pernah sakit? Demam lah, sakit kepala lah. Tetapi dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di sana ada kelebihan bagi orang yang berdepan dengan penyakit. Saya nak kongsikan dengan tuan-tuan beberapa fadilat apabila seorang itu ditimpakan penyakit.
Yang pertama disebut kat sini ialah takfiruz dzunub. Seorang yang ditimpa sakit diampunkan dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala dengan syarat dia bersabar, dia redha. Itu dipanggil takfiruz dzunub. Daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, dia berkata, dakhaltu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa huwa yu'ik famasatuhu bi yadi faqultu ya Rasulullah innaka tu'ak wa'aka shadidan innaka tu'ak wa'kan shadidan faqala sallallahu alaihi wasallam ajal inni u'aku kama yu'aku rajulani minkum qultu dhalika bi anna laka ajrayn qala ajal dhalika kadhalik ثم قال ما من مسلم يصيبه أذى شوكة فما فوقها إلا كفر الله تعالى بها سيئاته كما تخط الشجرة ورقها رواه البخاري. وفي رواية مسلم ما من مسلم يصيب أذى من مرض فما سواه إلا حط الله به سيئاته إلا خط الله بها سيئاته كما تخط الشجرة ورقها ataupun kama takhuttu syajara waraqaha. Maksudnya tuan-tuan mati Allah, hadis ini sabda Rasulullah SAW, tidak ada seorang muslim yang ditimpakan sesuatu kesakitan sehingga kan selumbar yang masuk pada dagingnya ataupun lebih besar daripada itu, kecuali Allah Subhanahu wa taala akan ampunkan dosanya. Seperti mana Allah seperti mana pokok menggugurkan daun-daunannya. Jadi pertama sekali tuan-tuan mati Allah, penyakit ini adalah satu proses pengampunan dosa. Apapun kesakitan. Dalam hadis Nabi SAW yang lain, ma yusibu muslim min nasabin wala wasabin wala hammin wala huznin wala adha wala gham hatta syauka yushaqa illa kafara Allah biha min khatayaha. Rawahu Bukhari. Tidak ada seorang itu ditimpa, seorang muslim itu ditimpa stres, ada apa saja, pening kepala ke, sedih ke, apa sahaja tuan-tuan mati Allah, ada yang ditimpakan ke atas orang muslim, kecuali Allah akan ampunkan dosanya. Ada. Tapi dengan syarat orang itu hendaklah bersabar. Orang itu hendaklah bersabar, tuan-tuan. Maka di sini hatta nasab ni disebut keletihan, penat, balik kerja penat, tuan-tuan. Ada. Ataupun tapi dia sabar. Ada. Penat ke, sakit pada badan, lenguh-lenguh, sakit kaki, sakit pinggang ke apa ke, tuan-tuan mati Allah, semuanya di sana ada pengampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Penat kerja, balik pergi kerja stres, migraine, sakit kepala semua, ada. Segala-galanya lah yang katakan. Tuan-tuan mati Allah Subhanahu wa taala, semuanya pengampunan dosa daripada Allah. Semuanya merupakan satu pengampunan dosa dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tuan-tuan, yang kedua, kelebihan yang kedua ialah Allah nak angkat darajat dia. Ya Allah raf'ud darajat. Allah nak angkat darajat seseorang itu. Antara faedah orang yang sabar ke atas musibah yang ditimpakan ke atasnya, sakit ke atas waktu dengannya, ialah Allah nak angkat darajat dia. Ya Allah nak angkat. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal 'abd idza sabaqat lahu min Allah manzilah lam yablugha bi'amalihi. Apabila seorang hamba itu, sesungguhnya seorang hamba apabila ditakdirkan, dituliskan baginya ada kedudukan di sisi Allah,
dengan amalan, dengan tetapi dengan kedudukan di sisi Allah, tetapi orang tu tidak mencapai, tak dapat dia nak capai dengan amalan yang dilakukan tu, tak sampai darajat itu. Tapi Allah nak bagi, maka Allah timpakan ke atasnya, Allah ujikan pada badannya, pada hartanya, pada anak-anaknya. Dan jika dia bersabar atas perkara tersebut, maka tuan-tuan macam Allah, dia berolehlah kedudukan yang ada di sisi Allah, yang Allah telah takdirkan buatnya. Dengan syaratlah sabar. Summa sabira, summa sabira ala dhalik hatta yablughahu al-manzilah, sehingga dia bersabar, kemudian dia bersabar dan dia akan dapat ganjaran ataupun darajat yang ada, yang Allah nak bagikan kepada dia. Dalam hadis yang lain, ma min muslim yushaqu shawqah fama fawqaha illa kataba lahu biha darajah wa muhiyat anhu biha khati'ah. Tidak ada seorang muslim yang tercucuk dengan selumbar duri ataupun sewaktu dengannya, kecuali tuan-tuan macam Allah akan tuliskan baginya satu darajat, dan Allah akan hapuskan baginya satu dosa. Dapat satu darajat ataupun dapat satu pahala, dihapuskan satu dosa. Dalam hadis yang lain, illa kataballahu biha hasanah aw hatta anhu biha khati'ah, diberikan ganjaran pahala dan dihapuskan baginya dosa. Itu yang kedua. Yang ketiga, kelebihan sakit ni tuan-tuan ialah istimrarul ajr wa thawab, ganjaran pahala yang berterusan. Apa maksudnya ganjaran pahala yang berterusan? Seorang bila sakit, masa sihat dia rajin pergi semayang. Pergi semayang berjemaah di masjid, di surau. Rajin dia melakukan ibadat yang sunat. Hak yang wajib tu fardu dah, tak, memang kena buat lah. Hak ditambah dengan sunat. Tapi dengan sebab sakit, dia tak mampu nak buat, tak mampu nak pergi masjid, duduk semayang kat rumah je. Semayang sunat pun tak ada nak buat, tak larat, dia katakan. Ataupun musafir. Bahkan riwayat yang lain, musafir, bila musafir ni banyak kekangan yang menyebabkan seorang tu tak boleh nak buat. Tak. Maka kata Rasulullah, sabda Rasulullah SAW, idza maridal abdu, daripada Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu, bahawa Nabi SAW bersabda, apabila seorang hamba itu sakit ataupun bermusafir, maka Allah Subhanahu wa taala akan menuliskan baginya pahala sama seperti mana dia sihat. Sama seperti mana dia sihat. Kalau sihat, dia rajin pergi semayang kat masjid, maka sakit pun dia tulis sama. Wallahu a'lam. Sakit yang tak boleh buatkan dia pergi semayang kat masjid lah, terhalang dia untuk pergi, maka Allah bagikan dia pahala yang berterusan. Yang ketiga tuan-tuan, yang keempat, kelebihan yang keempat ialah dukhulul jannah. Kelebihan keempat, sakit ni menyebabkan seorang itu dimasukkan ke dalam syurga, sebagai penyebab untuk seorang itu masuk syurga. Disebut dalam satu hadis kursi, anna alladhi yasbir ala faqdi basra 'ainihi yu'awwiduhu Allahu bil jannah. Dalam hadis kursi, inna Allah qala idza ubtiliyat 'abdi bi habibatayhi fasabir awwadtuhu minhuma al jannah. Allah Subhanahu wa taala firman dalam riwayat Bukhari, apabila seorang itu diuji dengan dua matanya, sakit mata ke, mata buta ke, ataupun sewaktu dengannya, lalu dia sabar, sabira, maka Allah akan gantikan kedua-dua matanya tadi dengan syurga di akhirat kelak. Awwadtuhu minhuma al-jannah, aku gantikan dengan syurga. Tapi dengan syarat sabar. Dengan syarat sabar.
Ada seorang perempuan kulit hitam. Dia ni kadang-kadang ditimpa masalah gila yang kejap-kejap, kadang-kadang boleh jadi gila sekejap, okey, gila balik, okey, ada. Musabit bis-sara'. Kata Ibn Abbas, qala li ala arik al-mar'ah min ahli al-jannah. Kata Ibn Abbas kepada Atha' bin Abi Rabah, nak tak kamu aku bagi tahukan seorang perempuan daripada ahli syurga? Qultu bala. Kata Atha' bin Abi Rabah radhiyallahu an, sudah tentulah aku nak tahu siapa dia. Ada. Qala hadhil mar'ah sauda. Ni orang perempuan kulit hitam ni. Ibn Abbas tidak berkata dengan dia menghukum ni orang syurga, tak. Dia dengar daripada Nabi, Nabi beritahu perempuan ni ahli syurga. Sebab tu dia boleh cakap. Kita tak boleh. Kita tak boleh kata fulan min fulan ahli syurga, fulan min fulan ahli syurga. Nabi tak apa. Kalau berdasarkan nas hadis Nabi SAW secara individu, okey. Contoh dalam hadis ni, hadhi al-mar'atu sauda. Ini perempuan kulit hitam ni. Dia pernah datang jumpa dengan Nabi SAW. Qala inni asra'. Aku ni masalah, kadang-kadang gila, kadang-kadang menjerit. Dan aku kadang menampakkan aurat dan sebagainya, kan. Dia minta dengan Nabi, tolonglah doakan dia. Kata Nabi SAW kepada perempuan kulit hitam tadi, in syi'ti sabirti walakil jannah. Kalau kamu nak, maka bersabarlah, dan bagi kamu syurga. Wa in syi'ti da'autullah ay yu'afiyaki. Kalau kamu nak, aku boleh doa kepada Allah supaya Allah berikan kesihatan, sihat baliklah. Qalat asbir. Kata perempuan tadi, tak apa ya Rasulullah, aku bersabar. Tuan-tuan, syurga tuan-tuan. Qalat asbir. Kata perempuan tadi, tak apa ya Rasulullah, aku bersabar. Qalat fa inni atakashaf fad'u Allah alla atakashaf fad'anha. Kata dia lagi, ya Rasulullah, cuma satu aku minta. Kadang-kadang ketika aku gila tu tadi tu, aku membuka aurat. Mohonlah, tolonglah doakan kepada Allah agar bila ketika masa aku ditimpa musibah itu, aku tidak membuka aurat. Fada'alaha. Nabi pun doakan untuk dia. Hadis riwayat Muslim. Lepas tu kita katakan doa Nabi mustajab, kita katakan. Dan perempuan tadi masih lagi kadang-kadang okey, kadang-kadang tak okey. Cuma ketika dia tak okey tu, dia tidaklah membuka auratnya tanpa dia sedar, katakan, ataupun dia tak sedar, katakan. Itu faedah yang keempat. Yang seterusnya, tuan-tuan, sebagai seorang yang beriman, mohonlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala pengampunan dan kesihatan. Kita tidak boleh mengharapkan sakit. La yajuz lil muslim an yatamanna al marad. Tidak boleh sebagai orang muslim berharap agar ditimpakan sakit. Jangan. Li'annahu qad yubtala bima la yutiquhu. Kerana barangkali seorang itu akan diuji, risau takut diuji sesuatu yang dia sendiri tak mampu. Lalu dia tak mampu untuk bersabar. Dan seterusnya, tuan-tuan mati Allah, dia akan murka ataupun dia akan marah. Dia akan mengeluarkan kata-kata yang tak sepatutnya pada takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jangan sekali-kali kita meminta
sakit itu. Yang kita minta ialah dengan Allah al-afwa wal-afiyah, keampunan dan kesihatan. Tapi kalau kita ditimpa dengan penyakit, makanya hendaklah kita bersabar. Lam yakun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusbih wa la yumsi illa wa yad'u bihadhihi kalimat. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak setiap pagi dan setiap petang Nabi akan baca doa ni. Allahumma inni as'aluka al-afwa wal afiyah fi dini wa fi dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur awrati, Allahumma astur awrati wa amin rawati wahfizni min bayni yaday wa min khalf wa an yamini wa an shimali wa min fawqi. Allahumma inni a'udzu bi'azamatika an aghtala min ughtala min tahti. Ada. Ini doa Nabi SAW. Ya Allah, aku mohon padamu keampunan dan kesihatan dalam urusan agamaku dan urusan duniaku, pada ahli keluargaku, pada hartaku. Ya Allah, tutuplah auratku, jagalah aku min baini yadai, di hadapanku, dan jagalah untuk aku di belakangku, di kananku, di kiriku, daripada atas. Maknanya kita minta Allah jaga kita serba-serbi semua. Ini doa hadis riwayat Abu Daud. Mohon. Nabi suruh kita doa, Allahumma inni a'udzubika minal baras wal junun wal juzam wa sayyi'il asqam. Banyak doa-doa yang Nabi suruh kita mohon perlindungan. Ya Allah, lindungilah aku daripada penyakit sopak, penyakit gila, dan penyakit-penyakit yang lain. Kita diminta untuk mohon perlindungan daripada penyakit, bukan kita disuruh meminta penyakit. Jangan minta. Sama juga dengan mati, kita tak boleh minta mati. Maka la yajuz, haram untuk orang Islam meminta untuk diberikan kesakitan ataupun penyakit tadi, ataupun kematian. Antara dalam doa Nabi aja, Allahumma inni a'udzubika min an uradda ila ardalil umur. Nyanyuk itu dianggap sebagai penyakit juga. Nabi ada doa, Allahumma inni a'udzubika min an uradda ila ardalil umur. Ya Allah, aku mohon perlindungan denganmu daripada aku dikembalikan kepada ardhil umur. Ardhil umur ni Alzheimer. Orang Inggeris diambil perkataan Arab daripada perkataan ardhil umur, ditukarkan ke Arab jadi ditukarkan ke Inggeris jadi Alzheimer. Asalnya daripada bahasa Arab. Banyak perkataan Arab dipinjam daripada bahasa Inggeris, dipinjam oleh Inggeris. Antaranya tadilah Alzheimer diambil daripada ardhil umur. Paradise diambil, dipinjam daripada perkataan Firdaus, kan? Wallahu a'lam. Kemudian tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mohonlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak lagi hadis-hadis yang berkaitan. Seterusnya tuan-tuan, adab kita dengan orang yang sakit. Apa adab kita dengan orang sakit? Adab orang yang sakit. Bukan adab kita dengan orang sakit. Adab orang yang bila ditimpa penyakit. Mana orang yang berpenyakit tadi. Orang yang sakit tadi, apa adab dia? Yang pertama sekali dia kata, orang yang ditimpakan penyakit ni tadi, ketika dia timpakan penyakit, hendaklah dia banyakkan istighfar. Banyakkan istighfar agar Allah Subhanahu wa taala mengampunkan dosanya. Dan yang seterusnya, hendaklah dia bersabar dan juga beristighfar. Ambil peluang dengan sakit tadi, sakitnya tadi menjadi satu ibadah buat dia.
Kerana tadi saya dah sebutkan bahawa dengan sakit tadi dia boleh pahala, ya, jika dia bersabar. Macam mana sakit tu jadi ibadat, Ustaz? Sakit tadi boleh jadi ibadat kerana dia dapat menghasilkan pahala dengan syarat dia sabar. Allahu a'lam. Yang kedua, tidak sanah untuk orang yang sakit tadi pergi mengadu dengan kepada doktor ataupun kawan, kepada isteri pada suami. Harus kesakitan yang dihadapi, tetapi di sana ada terkhusus 70,000 orang di kalangan umat Nabi SAW yang masuk syurga tanpa hisab. Lalu Nabi minta tambah lagi dengan Allah, fastazdadtu rabbi, lalu aku minta tambah lagi dengan Allah. Maka Allah tambah lagi setiap satu daripada 70,000 lagi. Maka 70,000 darat dengan 70,000 di kalangan umatku yang masuk ke syurga tanpa hisab. Dan orang-orang ini salah satu syaratnya, salah satu cirinya, la yastarqun. Jadi 3 syarat disebut dalam tu. Syarat yang kedua, la yastarqun. La yastarqun ialah dia tidak mengadu, meminta untuk dirawat. Ini nak cari orang macam ni macam mana? Kita baru sakit sikit, pening kepala, balik rumah dah suruh rumah picit dah. Kita sakit dah mengadu kat orang, katakan. Dah pergi mengadu kat doktor. Sakit mengadu kat orang. Special, tuan-tuan. Orang yang mendapat kelebihan ini tentulah orang yang hebat. Antara syarat yang kedua tu, la yastarqun. Dia redha apa yang Allah timpakan ke atas dia, tak ada orang lain tahu, hanya Allah. Itu antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Adapun untuk dia nak cerita ke orang, even sampai ke isteri dia ke anak-anak dia, tak nak. Dia hanya dia dengan Allah. Dia sabar dan dia redha. Ni nak cari orang macam ni dah, kita belum tentu lagi jumpa. Kalau jumpa, tuan-tuan, kita orang ni pun kalau jumpa pun selepas dia dah meninggal dunia baru kita pasti tahu dia ni perangai dia macam mana. Tapi ada seorang yang kita disebut dalam hadis Nabi SAW, iaitu Ukashah bin Mihsan. Ukashah bin Mihsan bila dengar Nabi kata gitu tadi, Nabi kata, ya Rasulullah, bagi kiralah aku salah seorang daripada 70,000 dan 70,000 tu. Nabi pun kata, walaka, engkau salah satu, wahai Ukashah. Maknanya dengan nas kita kata Ukashah bin Mihsan adalah sahabat Nabi yang diberikan, adalah salah seorang daripada sahabat Nabi yang diberi secara keistimewaan ini, iaitu dapat masuk syurga tanpa hisab. Kita duk nunggu hisab seorang-seorang, dia kumpulan ni terus depan pintu syurga Allah Subhanahu wa taala melalui semua step. Tak dihisab, kita dihisab. Semua amalan kita akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Antara yang dihisab 4 perkara. 4 perkara akan dihisab. Selain daripada yang biasa-biasa tu, pertama sekali pada umur. Umur kita buat apa? Start baligh sampailah dicabut nyawa, kamu buat apa? Madza amil tabih? Apa yang kau buat dengan umur yang aku beri? Kan ni soal. Umur. Kemudian anggota badan yang aku beri, apa yang kamu gunakan? Guna untuk apa? Selama kalau 60 tahun dia duduk kat dunia ni, 48 tahun tolak 12 tahun dia masa kecil. Kalau kata 60 tahun. Salatnya cukup tidak? Setahun tu 6,000 rakaat yang saya sebutkan sebelum ni. Kecuali dia musafir lah, adalah kurang tu. Jadi kalau Quran mengatakan setahun 6,000 rakaat.
solat fardu. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, itu jasad. Yang ketiga kata Rasulullah SAW lagi, harta. Min aina iktasab, daripada mana kamu dapat sumber harta, dan bima tunfiqu bih, ila aina tunfiq, maknanya ke mana kamu duk infakkan, duk belanjakan. Tu umur, harta katakan. Dan yang terakhirnya adalah ilmu. Ilmu yang aku beri pada kamu, kamu buat apa? Amalkan ke tidak? Semua akan ditanya. Wa iyazbillah min dzalik. Mohon perlindungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tentang macam Allah Subhanahu wa taala, kita kata tadi dikecualikan, maknanya bukanlah kata dosa ke Ustaz kalau saya nak mengadu. Tidak, saya kata harus. Seorang tu nak mengadu tu harus. Dia mengadu ke doktor, mengadu kat ni harus. Tapi tidaklah dapat dia keistimewaan yang tadi tu, 70,000 yang masuk syurga tanpa hisap. Yang ketiga, tuan-tuan mati Allah Subhanahu wa taala, antara yang boleh dilakukan oleh orang yang sakit, hafal doa ni lah. Kalau boleh hafal doa ni. Ini kalau tak ada ubat apa semua lah, saya katakan. Letak tangan, ambil tangan kanan, seperti mana dalam hadis Nabi SAW, letak tangan-tangan kat mana bahagian yang sakit. Bahagian yang sakit kita kepala, saya katakan. Kita bismillah, kan? Baca bismillah sekali. Allahumma inni a'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajid wa uhadhir. Dibaca 7 kali. Bismillah dibaca sekali, katakan. Summa yaqulu 7 marrat. Kemudian dibaca sebanyak 7 kali. Allahumma inni a'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajid wa uhadhir. Hak tu dibaca 7 kali. Bismillah sekali, dan doa tu sebanyak 7 kali. Letak je kat tangan dekat tempat yang sakit. Apa maknanya? Dengan nama Allah, aku mohon perlindungan dengan kemuliaan-Mu ya Allah, dan dengan kekuasaan-Mu daripada segala penyakit, segala keburukan yang aku dapat, yang ada pada aku dan yang aku takutkan. Min syarri ma ajid wa uhadhir. Tuan-tuan type je, adalah doa ni dekat dalam Google banyak, katakan. Tak boleh baca begitu. Tapi caranya tadi, bismillah, letakkan tangan kat tangan ni, dekat tempat yang sakit. Kemudian a'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadhir. Kemudian tuan-tuan mati Allah Subhanahu wa taala, orang yang sakit ni hendaklah sebaik-baiknya dapat tulis wasiat terus. Tulis wasiat. Wasiat ni tuan-tuan mati Allah Subhanahu wa taala berkaitan dengan hak-hak lah. Kalau ada berkaitan dengan hak yang belum dilaksanakan, tulis. Bukan harta pusaka. Kita dah ambil dah sebelum ni, harta pusaka tidak boleh termasuk dalam wasiat. Maksudnya tuan-tuan, rumah ni nanti jangan tulis wasiat. Jangan tulis wasiat, ni wasiat, ni wasiat abah, dia kata. Rumah ni bagi kat Kak Long kau. Itu tak boleh. La wasiyati li waris, kata Rasulullah SAW, tidak ada wasiat untuk ahli waris. Kalau nak juga wasiat harta yang akan diwarisi itu boleh, tetapi bukan ahli waris. Itu pun tak boleh lebih daripada 1/3. Wa thuluth, kata Nabi, kata sahabat, kata, ya Rasulullah, al-thuluth ya Rasulullah, 1/3 ya Rasulullah, boleh tak aku nak wasiatkan kepada anak angkat aku ni, ataupun kepada orang ni sihat-sihat? Kata Nabi SAW, wathuluthu kathir, 1/3 tu pun dah banyak. Maka nak wasiat pada orang-orang lain daripada ahli keluarga ni ataupun ahli waris boleh, tapi kurang daripada 1/3. Yang seterusnya, untuk Allah Subhanahu wa taala, orang yang sakit jangan pergi berjumpa dengan tukang-tukang sihir, tukang-tukang bomoh, apatah lagi untuk mendapatkan tangkal-tangkal.
Orang Melayu kita ni kadang-kadang dia suka ada. Kalau tangkal-tangkal ni ar-ruqa wa tamaim, ar-ruqa syirkiyah apa sekalipun lah yang katakan ada. Jenis-jenis yang ruqyah yang syirik ini ataupun tangkal-tangkal, ada sesuatu dengan ni, jangan ambil. Antara yang masyhur di kalangan orang Islam, saya tak ingat nama istilahnya apa, dia kadang-kadang orang tampal dia dekat, orang letak dalam dekat kereta. Saya ingat apa nama istilahnya dia. Dia ada dibuat bentuk-bentuk tertentu, lakaran-lakaran tertentu. Dia ada istilah dia, saya tak ingat nama istilah, tapi gitulah dia katakan. Dia letakkan istilah-istilah tertentu, lakaran-lakaran tertentu, dan dia tulis, dia letakkan dekat kereta ke ataupun dekat badan ke, dekat buat tangkal ke atau sesuatu dengannya. Konon-konon dengan itu dapat menolak bala ataupun sesuatu dengannya. Waliyazbillah, hak benda itu termasuk dalam perkara syirik. Walaupun tulisan-tulisan itu ditulis dengan ayat Al-Quran ataupun sesuatu dengannya, dia tuliskan nama Allah, Muhammad, tapi dengan cara yang dengan rumus-rumus tertentu ataupun simbol-simbol tertentu, maka perbuatan itu adalah bentuknya syirik. Jangan duk buat gitu, katakan. Dulu dekat kampung kita selalu buat. Saya ingat lagi masa kampung dulu, masa kecil dulu, orang kampung kalau lahir je bayi, baby, dia akan ada bomoh kampung. Pergi bomoh kampung tu, bomoh tu akan buat benang hitam. Sama dengan Hindu pun sama juga. Hindu kalau anak dia lahir, dia akan ada benang hitam dekat lengan dia sebagainya. Kita orang Melayu pun dulu pernah, mungkin sampai sekarang kat kampung-kampung mungkin ada lagi. Hak tu juga termasuk dalam perkara syirik. Jangan buat benda-benda macam tu. Kemudian tuan-tuan mati Allah Subhanahu Wa Taala, untuk orang yang sakit juga hendaklah dia segera bertaubat. Segera bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Selain daripada istighfar. Taubat. Istighfar kita hanya mohon keampunan dengan Allah. Taubat ialah kita mengaku iktiraf depan Allah Subhanahu Wa Taala dan kita tidak mengulangi lagi dah perbuatan itu. Itu taubat. Yang seterusnya, seorang yang sakit ni hendaklah dia bersangka baik dengan Allah. Jangan dia maki hamun, marahkan sakit yang Allah yang ditimpakan ke atasnya. Nanti kita lihat hadis ni. Nanti hadis yang kedua tu dia cerita pasal kita marah kepada sakit. Kalau kita sakit, cubalah kita bersangka, hendaklah kita bersangka baik dengan Allah. Nabi SAW sebut dalam hadis riwayat Muslim, la yamutanna ahadukum illa wa huwa yuhsinu dhann billah. Janganlah seorang itu mati kecuali dia dalam bersangka baik pada Allah. Maksudnya kalau kita sakit ke apa ke tuan-tuan, kita hendaklah bersangka baik dengan Allah. Antaranya bagaimana nak bersangka baik dengan Allah, kita anggap ini ujian. Kita ingat ini ada pengampunan. Kita ingat di sini adanya kedudukan yang Allah nak berikan kepada kita, dan naklah kita bersabar. Seterusnya tuan-tuan, adab orang yang pergi ziarah pula. Ini orang yang sakit, ni orang yang pergi ziarah orang sakit. Hak yang pergi ziarah orang sakit, hendaklah dia ziarah dengan niat yang bagus, dengan yang baik.
antara yang disebut dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, man 'ada maridan aw zara akhan lahu fillahi aw fi sabilillahi nadahu munadin bi an tibta wa taba mamshak wa tabawwa'ta minal jannati manzilan. Tidak ada siapa yang pergi ziarah orang sakit, maridan, umum tuan-tuan. Dia tak kira maridan ni sakit ni orang kecil, orang besar ke siapa-siapa, tak kisah. Ataupun saudaranya fillah, ataupun fi sabilillah, maka ada diseru daripada langit, nadahu munadin, sesungguhnya kamu telah melakukan kebaikan dan semua perjalanan kamu adalah baik, maka tempat kamu adalah syurga. Tuan-tuan, macam hadis riwayatkan oleh Imam Tirmizi. Bila kita ziarah, antara yang perlu kita buat ialah doakan untuk sakit tadi. Antara doa yang thabit dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, la ba'sa 'alaika tahurun insyaallah. La ba'sa 'alaik tahurun insyaallah. Tak apa, okey ni. Moga Allah berikan keampunan. Ya tak? InsyaAllah katanya. Ini Nabi ajar, dia katakan. Ataupun kita boleh baca, ambil tangan kanan, guna tangan kanan lah. Pergi tak kat orang sakit tu, kat badan dia kau. Kita baca doa yang diajar oleh Rasulullah SAW, seperti mana riwayat Bukhari dan juga Muslim. Allahumma rabbun nas, adhibil ba's, washfihi anta syafi, la shifaa illa shifaa'uk, shifaa'an la yughadiru saqama. Ini Allahumma rabbin nas, ya Allah Tuhan manusia, adhibil ba's, hilangkanlah sakit ni daripada orang ni, sihatkanlah dia, sesungguhnya Engkau Maha Penyembuh, tidak ada kesembuhan kecuali kesembuhan darimu ya Allah, kesembuhan yang tidak ada dah lepas tu kesakitan. Maknanya seterusnya adalah kesembuhan. Hadis riwayat Bukhari dan juga Muslim. Bila ziarah orang sakit, jangan duduk lama-lama, borak lah apalah. Waktu yang sesuai nak ziarah. Kadang-kadang kita ziarah tu bukan menyebabkan dia okey, lagi stres kawan. Waktu yang sesuai kita pergi ziarah. Tanya dulu boleh tak nak datang. Jangan main serbu. Adab kita nak ziarah orang pun tuan-tuan, kita kena tanya boleh tak datang rumah, baru betul yang katakan. Mak kita kena minta izin. Nabi ajar istizanu thalath, fa in udhina laka wa illa farji'. Minta izin 3 kali. Senyap tak ada jawapan, maknanya tak bagilah tu. Ada balik, jangan datang. Ini kawan tak selagi tak angkat, selagi selagi tak jawab salam, selagi tu diketuk rumah. Tu adab manci Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di sini tuan-tuan manci Allah Subhanahu wa taala, antara yang kita boleh ialah sebutkan lagi kepada orang yang sedang sakit, nasihatkan dia supaya bertakwa kepada Allah. Semayang. Ada orang yang sakit ni, antara benda yang dilupa ialah solat. Kita sebagai kawan-kawan ingatkan macam mana semayang ni. Dia tak tahu. Kalau dia tak tahu, kita ajar. Kita bagi tahu cara semayang orang sakit macam mana. Mesti kena maklumkan. Tapi kalau dia dah, kita tahu dia tu cara semayang dah, tak payahlah tak bagi tahu lagi. Hak ni orang yang kita rasa dia tak tahu. Kalau dia kata dah semayang, alhamdulillah, setakat ni tak pernah tinggal, okeylah. Katakan bagus, katakan. Mudah-mudahan Allah beri kesembuhan segera. Azan dulu, kemudian kita sambung sikit.
Baik, kita lihat pada hadis yang dibacakan tadi tuan-tuan. Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW didatangi oleh demam panas. Demam panas, semua penyakit ini adalah makhluk Allah. Semua penyakit adalah makhluk Allah. Antaranya wabak. Dalam hadis Nabi SAW, dalam setahun itu akan tersebarnya wabak. Mana setiap tahun akan ada tersebarnya wabak. Dan wabak ini tuan-tuan, Nabi kata apa? Tidak ada makanan ataupun minuman pada malam hari tidak ada makanan ataupun minuman yang terbuka kecuali wabak itu akan masuk. Dan andai kata besok paginya kita duk minum, kita duk makan ke apa, tempat makanan atau minuman yang tidak ditutup itu, kita akan ditimpa dengan wabak. Sebab itu adab kita dengan makanan dan minuman kita tutup. Air-air yang kita guna tu kalau boleh ditutup, jangan biarkan terbuka. Sebab wabak tadi akan memasuki semua air yang tidak ditutup. Waliyazbillah min dzalik. Jadi antara ini demam panas. Demam panas ni datang berjumpa dengan Nabi SAW, yang berkata kepada baginda, kirimkanlah aku kepada orang-orang yang engkau rapat dengan mereka. Lalu baginda pun kirim demam panas tadi kepada beberapa orang Ansar. 6 hari 6 malam sakit demam panas. Nabi pergi ziarah dan Nabi doa. Tengok masih lagi bersabar apa semua, Nabi pun doakan kesihatan, lalu sihat kembali. Nabi dia sihat kembali. Bukanlah Nabi nak menganiaya orang, tidak. Nanti takut ada orang Ustaz hadis ni Nabi menganiaya sahabat ke? Tidak. Balik kepada fadilat yang ada tadi. Balik tadi kepada fadilat yang ada. Wallahu a'lam. Hadis yang kedua, hadis Ummu Sa'ib ini, bila kena demam panas, dia kata aku ditimpa demam panas, tiada keberkatan pada demam ini. Dia marahlah kepada demam tu. Dia marah pada penyakit yang dia hadapi itu. Nabi pesan kat dia, jangan engkau mencela demam ini, kerana sesungguhnya ia menghilangkan dosa anak Adam seperti mana relau api itu membersihkan karat besi. Tuan-tuan mati Allah, kan? Jangan cela, jangan marah ke atas penyakit yang Allah timpakan ke atas kita. Apatah lagi kita marahkan tunggul ke, sepak tunggul dimarah. Hari ini kadang-kadang ramai di kalangan kita maki masa, dimarah masa. Antara ucapan yang kadang-kadang kita tak sedar, kita kata hari ini hari sui aku. Kan selalu kita dengar kan, hari ini hari sui, kata, buat aku. Tuan-tuan, itu dah dianggap bentuknya mencela. Maka kata Nabi SAW dalam satu hadis, Allah Subhanahu wa taala berfirman, la tasubbud dar, jangan kamu cerca masa. Fa ana ad-dahr, aku yang mencipta masa. Uqallibul laila wan nahar, aku yang membolak-balikkan siang jadi malam, malam jadi siang. Kadang kita tak perasan, kita sabaqul lisan, panggil kita terlepas kata, terlepas cakap. Tapi kalau terlepas cakap tu, cepat segeralah istighfar. Kadang kita marah batu, bertuah batu ni, bukan bertuah batu tu maksudnya ni, tapi dia nak marah kat batu. Dia memakinya batu.
padahal dia yang salah. Jangan tuan-tuan. Maka Nabi SAW sebut dalam hadis ni, bila Ummu Sa'ib tadi, dia kata aku ditimpa demam panas, tiada keberkatan pada demam ini. Nabi peringatkan dia, janganlah engkau mencela demam itu, kerana sesungguhnya ia menghilangkan dosa anak Adam, seperti mana relau api membersihkan karat besi. Hadis Abu Asib radhiyallahu anhu maula Rasulullah SAW, Jibril mendatangi dengan membawa demam panas dan penyakit taun. Aku mengambil demam panas untuk Madinah. Diberi pilihan dua, demam panas ataupun taun. Maka Nabi pilih demam panas. Sebab tu kalau orang pergi Madinah, katakan biasalah demam panas ni kat sana tu biasa. Tapi taun tak boleh masuk Madinah. Taun tak boleh masuk Mekah. Taun ni makhluk Allah, seperti mana tadi demam. Dan Allah timpakan, dia makhluk, Allah timpakan pada siapa saja yang dia lelaki, untuk menguji. Untuk tadilah balik kepada hikmah-hikmah ataupun fadilat-fadilat yang saya sebutkan tadi. Wallahu a'lam. Maka taun ini Nabi hantar ke Syam. Pada masa kerap kali taun menimpa orang ahli Syam, dan masyarakat dunia pun biasa dengan penyakit taun. Penyakit taun ini adalah kesyahidan dan rahmat. Tengok. Kalau orang ditimpa penyakit yang dahsyat, katakan, tentulah ganjarannya pun besar, dengan syarat dia bersabar. Dan satu perkara yang perlu diingatkan oleh kita semualah, Allah tidak akan menguji seseorang kecuali ujian itu kita sendiri mampu untuk mengatasinya. Pada hukum asal, pada hukum asal, kita mampu berdepan dengan itu. Tapi kadang-kadang kita tak bersabar, kita tak maka kita gagal lah. Kita gagal. Allah tak taklifkan kepada kita sesuatu yang melebihi daripada kemampuan kita. La yukallifullahu nafsan. Allah tidak akan taklifkan kepada kecuali benda yang memang dia mampu. Jadi sama juga dengan penyakit. Dasarnya kita mampu berdepan dengan kesakitan itu ataupun penyakit yang Allah berikan kepada kita. Sebab itu dianggap sebagai kesyahidan dan rahmat. Ada setengah-setengah penyakit ini levelnya tinggi di sisi Allah jika dia sabar. Orang yang mati dengan sebab terbakar, orang yang mati dengan sebab penyakit yang berkaitan dengan perut, orang yang mati berkaitan dengan tenggelam, dan sewaktu dengannya Allah bagikan dia syahid dunia. Allah bagikan dia sebagai syahid dunia. Wallahu a'lam. Tapi ini untuk umat Nabi SAW yang beriman. Tapi bagi orang kafir itu dianggap sebagai azab buat mereka. Waliyazbillah min dzalik. Kemudian tentang maki Allah Subhanahu wa taala, antara pengajaran hadis yang kita boleh ambil, pertama sekali, sebagai seorang muslim kita mengimani bahawa demam panas itu adalah percikan daripada Jahannam, sebenarnya disebut dalam hadis-hadis yang lain. Nabi Muhammad SAW mengajar kita untuk meredakannya dengan air. Demam panas yang menimpa seorang mukmin itu adalah apa yang disegerakan padanya daripada neraka di akhirat. Sebab tu kita kena sabar kalau kena demam panas ke apa kan. Yang kedua, Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, tiada kesakitan yang menimpaku yang lebih aku sukai daripada demam panas, kerana ia masuk ke dalam segenap sendiku
dan Allah memberi setiap sendi bahagian pahalanya. Dia bukan mengharap. Abu Hurairah radhiyallahu anhu bukan mengharap penyakit itu. Tetapi kalau dia demam panas, dia redha dengan Allah. Kerana demam panas ni dia masuk ke seluruh badan, rasa. Dan bila dia pergi pada seluruh badan, tuan-tuan Allah, daripada kepala sampai hujung kaki, pengampunan dosa untuk seluruh anggota ni. Lepas tu kata, itulah kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Seorang mukmin itu seharusnya gembira apabila dia timpa dengan demam panas, kerana ia menghapuskan dosanya dan merupakan tanda kasih sayang Allah kepadanya. Kesabaran seorang hamba itu dalam menghadapinya merupakan bukti keyakinannya kepada Allah. Syurga itu adalah jaminan bagi mereka yang bersabar menghadapi dugaan Allah yang tidak menjadi jaminan dalam hal kesembuhan. Apa pun tuan-tuan Allah, kesabaran, apa pun penyakit, apa pun musibah, kesabaran itu penting. Kita suruh orang bersabar, kadang-kadang orang bercakap balik kat kita, kau bolehlah suruh aku sabar. Ada katakan, kau tak tanggung macam mana aku tanggung. Tapi ayat itulah biasa yang diungkap daripada zaman Nabi lagi. Ada Nabi tegur kat sahabat, ada seorang sahabiah yang kematian anak, Nabi suruh sabar, Nabi dibalas balik dengan sahabat tadi, sahabiah tadi yang perempuan tu, dia tak perasan tu Nabi, dia jauh. Dan dia kata kat Nabi, dalam dia tak sedar itu adalah Nabi. Maka dia kata, kau tak ada anak, tak rasa macam mana aku rasa. Dia menangis, sedih. Nabi suruh sabar. Tapi kesabaran yang sebenar, Nabi kata, innamas sabr inda sadmatil ula. Kesabaran itu ialah first impression kita bila timpa musibah. Macam mana kita kali pertama ditimpa musibah itu, adakah kita bersabar ataupun tidak? Itu semua adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Terakhirnya tuan-tuan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikatakan mempunyai 7 atau 9 orang maula. Namun begitu, ia tidak bermakna baginda mempunyai 7 atau 9 maula pada waktu yang sama. Maula ni apa? Bila dibebaskan hamba, kita bebaskan hamba, istilah yang diberikan kepada orang yang dibebaskan tadi sebagai maula, katakan. Contohnya hadis tadi kan, maula Abu Asib radhiyallahu anhu, maula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia letakkan maula. Maula tu adalah istilah yang diberikan kepada orang yang membebaskan hamba. Jadi hamba tadi namanya maula. Maula ni Abu Asib ni radhiyallahu anhu, dia adalah asalnya hamba tapi telah dibebaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kaedahnya hamba ni yang membebaskan tu dapatlah kedudukan maula. Dan maula, kedudukan itu, kenapa Ustaz? Apa kepentingan maula ni? Maula ni tuan-tuan Allah Subhanahu wa taala, antara kelebihannya ialah dia ada juga portion untuk menerima harta pusaka. Tapi kita kata tuan-tuan Allah, sekarang tak ada lah hamba lagi dah. Hamba tak ada sekarang. Tak ada. Di antara hamba-hamba Nabi sallallahu alaihi wasallam yang Nabi telah bebaskan ialah Zaid bin Harithah, Thauban, Damrah, Safinah, Abu Rafi', Abu Asib dan Abu Muwayhibah. Ini semua yang sabit dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang merupakan hamba-hamba yang telah dibebaskan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam. Jadi setakat itu saja yang sempat saya kongsikan dengan tuan-tuan pada malam ni. Mudah-mudahan tuan-tuan Allah kita dapat mengambil istifadah daripadanya. Dan lepas ni kita masuk pula adab dengan jenazah. Adab dengan jenazah. Hampir habis dah kitab ni, insya-Allah.
Kita cubalah baca setakat mana yang kita mampu. Allahu ta'ala a'lam bissawab. Jadi setakat itu saja kita akhiri dengan bacaan tasbih kafarah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.